Minotaur mid. Yep. Minato mid. Siapa jungle? Gusion jungle. Gusion jungle. Sebab ciku guys Gusion guna jungle. Minato. Minotaur mid lane. Oh, semakin lama semakin kucar kacir mindal kita. Pas masukan Homeboy sendiri pun tertanya-tanya, di manakah kedudukan Minotaur ini? Siapa yang gunakannya? Meta bagaimana yang penuh dengan misteri ini ingin dia bawakan oleh pasukan Todak. Tapi orang dah kata, nak heran apa? Ini Todak dengan meta yang cukup menarik, mampukah mereka menguncikan kemenangan yang pertama perlawanan di antara pasukan Homeboys berhadapan pasukan Todak. Ayo kita masuk ke dalam lane of dawn bagi pusingan pertama di antara dua pasukan hebat ini. Pasukan hebat yang berada di upper bracket. Todak terus menampilkan kelainan meletakkan Minato di bahagian mid lane kalau tak silap saya di sini, di mana Ciku guys menggunakan hero tersebut. Adakah mereka ingin melakukan invasi jungle sebentar saja lagi, tetapi melihat Yomski menadah damage yang agak tinggi dekat sini mungkin akan membatalkan niat mereka. Tetapi tidak, Yomski masih lagi pergi kepada bahagian hadapan. Yap, cuba untuk memberikan sedikit tekan kepada GB yang berjaya untuk mendapatkan Auric Buff terlebih dahulu. Sempat dalam bahaya tapi Holmes tidak mahu terburu-buru untuk menamatkan nyawa sempat. Tapi Yumski datang, dia berikan sedikit masa kepada pasukan Todak di mana dengan adanya sempat tak boleh lakukan recall, memudahkan pasukan Todak untuk lakukan rotasi ketika ini. Dan bukan itu saja, mungkin menyebabkan sempat kehilangan sedikit minion di bahagian atas, tetapi di bahagian tengah. Ya, di bahagian tengah kita nampak macam mana damage yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboys. Itu guys, perlu berhati-hati terlebih dahulu. Yumski tidak ada sebarang masalah untuk menadah damage yang dikeluarkan oleh Bang. Tapi walaupun bagaimanapun, pulse diminta terlebih dahulu. Dan kita akan kembali di mana untuk merungkaikan dengan strategi apa sebenarnya Minato dekat bahagian tengah. Baiklah, teori saya dekat sini Okey, teori awak. adalah penuh dengan crowd control, memberikan ruang kepada rival untuk mengeluarkan damage. Kerana pada pendapat saya sekarang, sekiranya ada Gasha di dalam drafting, sudah pun cukup untuk melakukan burst ke atas sesiapa saja. Lebih-lebih lagi apabila tiba di bahagian mid game, dah ada Glowing One, ada Genius One. Sememangnya tak ada siapa yang mampu untuk tadah. Tapi masalah yang lebih besar, Baldina. Apakah cara terbaik untuk gunakan Baldina? Sebab kita tahu, hero yang fleksibel. Pada pendapat awak, siapa sebenarnya target untuk IMU yang terbaik? Saya rasa Chow pilihan yang terbaik dekat sini. Jika Okey. sokongan diberikan buff, Masing-masing ada buff. masing-masing ada buff. Cari siapa tu? Mana kami? Cameraman pun pandai sekarang ya. Minta maaf yang mana single kat Queen City Mall. Minta maaf ya. Minta maaf. Kita tak rancang benda ni. Ini bukan plan. Ini bukan prank. Saya tak pasti kalau dibayar ke cameraman kita, tapi berbalik pada soalan. Okey. Ya, berbalik kepada jawapan yang ingin diberikan sebentar tadi, apabila Wild Dragon telah pun diculik dan untuk pasukan Todak mereka ingin menggunakan Mino and 3, Wild Dragon ada ruang masa untuk melakukan tendangan dan apa episod yang kedua. Sudahlah. Saya takut yang single balik je lagi. Saya takut yang single balik je lagi. Sabar, ini Makin semua ujian. nervous, Ini Azmi, semua ujian. Makin nervous member dekat atas sebentar. Makin nervous. Sabar. Sabar. Dia sama ada nervous ataupun dia tengah blushing. Tengah blushing. Tengah blushing. Okey. Kita punya point tak habis lagi. Tapi saya akan teruskan dengan point saya di mana antara yang terbaik, ya seperti apa yang kalau katakan sebentar tadi, di mana dengan pengambilan The Way of Dragon, itulah cara yang terbaik. Dan Ini lain macam. Itu lain macam. Ini lain macam. Risau. Risau. Ini gambar baru buat tadi. Okey? Tapi apapun, cara jujurnya lah. Okey. Okey, ada tak nak tunjuk juga? Tak ada. Dia cakap tak ada. Aduh. Kita nak Bang ada nak tunjuk ke Bang? Okey, Bang tak tak apa. ada. Mana Bang Bang? Sekarang ni saya nak tanya. Pada pendapat saya lah, Alright. sebagai seorang user Valentina juga lah kan. Millennial, Okey, saya baca ni juga. Gideon Oh. Q. Lagi sekali. Happy birthday. Happy Ahmad birthday. Gideon. Gideon Q. Happy birthday. Next, Nadine. Sama. Happy birthday Ahmad Gideon Q. Baiklah, selamat hari jadi kita ucapkan pada pengulas English Caster kita. Ya, ada kat sana. Ada kat sebelah. Semoga panjang umur dan juga murah rezeki diberikan dan semoga dapat mengulas dengan baik. Ya, benar sekali. Semoga game lebih mudah untuk kita sama-sama mengulas. Tapi apapun, bercakap tentang IMU, pada pendapat saya yang terbaik dekat sini adalah Ika Dancers untuk diambil. Okey. Sebab dengan ada Ika Dancers, combo boleh ada triple dash, tak termasuk dengan second skill beliau. Boleh untuk masuk Shadow Assault boleh diguna pakai dengan begitu mudah. Shadow Strike juga boleh dilepaskan dengan lebih baik. Boleh untuk keluar masuk. Lebih-lebih lagi kalau ada minion Fury yang tepat pada waktu tersebut,
mengurangkan lagi possibility untuk pasukan Todak memenangi sebuah pertarungan tersebut. Ya, cara yang baik juga dan boleh digunakan untuk melarikan diri dan wow. Semua orang ada gambar dia masing-masing. Itu gambar siapa? Saya rasa itu Yums. Saya Yum. Itu Yums. Itu Yums. Dengan siapa? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya tak berani nak cakap lebih. Sebab saya takut saya keluar je kena muka pukul. dah serius je kan? Tak, ini dah cukup membuktikan di mana untuk pasukan Todak mereka dah bersedia. Mereka dah bersedia disebab mereka telah pun menyediakan buff ekstra di bawah masuk untuk hari ini. Cakap pasal buff, sekarang ni kita akan saksikan statistik untuk tak sempat. sudah pun ditampilkan sebentar tadi. Kita akan terus masuk untuk anda semua menyaksikan perlawanan di antara dua pasukan ini. Ya, pasukan gergasi di upper bracket. Kita akan saksikan di mana sebentar tadi permainan dihentikan. Walau bagaimanapun tidak mengapa. Kita akan kepada anda semua yang terlepas. Yap, Minato digunakan oleh pasukan Todak. Oleh Ciku guys di bahagian tengah. Dan kita akan saksikan apa yang akan mereka tampilkan ketika ini. Dan di mana kita melihat untuk pasukan Todak, saya jangkakan di mana mereka akan melakukan invasi jungle pasukan Homeboy. Tetapi nampaknya mereka bermain dengan sedikit defensif. Mereka menantikan rotasi yang ingin dilakukan oleh pasukan Homeboy. Seperti sekarang ini di bahagian atas ingin mencari mangsa. Terus sahaja menerkan Yumski yang perlu berjaga-jaga dengan adanya Bang, dengan adanya Zakus. Kemungkinan besar dia boleh dikorbankan. Tapi nampak tak macam mana Ciku guys. Dia tahan gunakan Rage tersebut untuk memastikan dia ada cara untuk memberhentikan pergerakan Homeboys. Permulaan Turtle ketika ini sepakan Bang terperangkap menjadi mangsa pertama kepada Pomade. Typhoon mendapatkan Zakus. Tempest of Blade digunakan hanya untuk melarikan diri. Sempat bersorangan berlawan dengan 4 orang pemain. Bukanlah pilihan yang baik untuk sempat ketika ini untuk melarikan diri. Yang mudah diberikan kepada pasukan Todak, tetapi nampak tak macam mana kill diberikan kepada Pomade sebentar tadi. 3-0 dan tak dilupakan dengan mendapatkan Turtle yang pertama itu saja melonjakkan perbezaan ekonomi sebanyak 1,600 gol. Ini mungkin akan memudahkan mereka untuk mendapatkan snowball. Tapi di bahagian bawah 1v1 di antara kedua-dua gol ini nampaknya agak seimbang, tetapi Momo ada sedikit kelebihan. Ya, bukan setakat sedikit sebenarnya. Dengan adanya Everest dekat sini yang mana cooldown Everest dan juga Art of Thieves adalah cooldown yang sama. Jadi kalau dia dapat sedikit demi sedikit, orang kata snowball effect daripada sudut gol tersebut mampu dicapai. Malah bro, dia adalah sebuah hero early game. Mampukah dia catch up dengan perkara ini? Sebut pasal early game, nampak tak macam mana pasukan Homeboys tidak mahu teruskan team fight tersebut. Mereka akan terus melarikan diri. Mana Ciku guys, dia tak takut untuk kalau dia offside sekalipun, dia masih lagi ada cara untuk menyelamatkan diri dengan adanya flicker. Tapi terlihatkan bagaimana menu telah dilepaskan. Rival masuk cuba untuk dapatkan kill. Ciku guys masih lagi terselamat. Rival bersoalannya ketika ini. Zampus juga hampir untuk ditumbangkan. Blazing duet entah dari mana datang, tetapi Zampus dijumpai akan terus sahaja dibunuh terlebih dahulu. Bang tidak boleh terlalu terburu-buru untuk berada dekat bahagian hadapan. Dan pasukan Todak mendapatkan mata kill seterusnya. Walaupun rotasi Homeboys agak pantas sebentar tadi, tetapi Todak lebih laju untuk memberikan reaksi dan berjaya mendapatkan satu lagi kill. Dan ini telah mencapai 2000 gol pada minit yang keempat. Sebenarnya ini satu perbezaan yang sangat besar. Homeboys mungkin terpaksa bermain dengan sedikit pasif terlebih dahulu. Jangan berikan kill-kill yang percuma. Ya, kill yang percuma sepertinya akan mengakibatkan pasukan Homeboys agak sedikit sukar ketika ini dari segi pemilihan emblem. Dan nampak macam mana Cloud fokuskan kepada penetration dan juga movement speed. Kalau dia tak boleh nak kumpulkan stack. Dan juga Demon Hunter Sword disiapkan. GB ada masalah yang besar tetapi terpaksa menggunakan Retribution. Memberikan tanda untuk pasukan Todak. Memudahkan mereka untuk dapatkan turtle seterusnya. Ya, ini akan memudahkan tugas kepada pasukan Todak untuk mendapatkan turtle yang kedua. Tetapi lihat di bahagian bawah, Yumski dalam masalah. Ya, dalam masalah yang besar. Dan Torn Apart Memory terpaksa Yumski dikorbankan ketika ini. Momo bersorangan di bahagian bawah. 3 orang pemain pasukan Homeboys bersedia. Tapi lihatlah bagaimana pasukan Todak mengambil inisiatif ini untuk mendapatkan turtle seterusnya. Dan Zakus cuba untuk melakukan sedikit engagement. Tapi walau bagaimanapun pasukan Todak masih lagi selamat. Ya, masih lagi selamat dan juga masih lagi ke hadapan dari segi ekonomi dekat sini. Mereka hanya perlu bermain secara sedikit pasif sahaja. Dan di mana mereka masih lagi dapat mendapatkan objektif seperti turtle. Homeboys mungkin perlu mencari mangsa lagi di bahagian-bahagian yang lain. Terutamanya di bahagian atas, Jairod. Pomade perlu dihentikan dekat sini dengan KDA 2 kill 0-1 assist. Kalau dia biarkan, ini akan menjadi masalah yang besar. Ya, masalah yang besar. Tapi lihatlah bagaimana pasukan Todak mampu untuk mendapatkan Little Wonder tersebut. Dan Homeboys daripada segi perbezaan gol untuk pasukan Todak 2000 untuk mereka. Chibi daripada segi level tidak terlalu jauh beza. Masih lagi dalam fasa yang betul untuk pasukan Homeboys. Kita bincangkan di mana Chibi dia lebih agresif. Tapi kali ini kita nampak yang dia pasif sikit
tunggu item disiap terlebih dahulu. Bukan saja tunggu item tetapi juga menantikan setup yang boleh dilakukan oleh rakan-rakan beliau. Tetapi lihat atau tak, nampaknya mula melakukan gerakan agresif ingin mendapatkan menara di bahagian bawah. Tetapi Bang juga akan datang kepada bahagian bawah untuk memberikan sedikit bantuan. Zakus mencari mangsa. Cuba untuk mendapatkan seorang pemain, dia berjaya untuk lock dua pemain, tapi Momo masih lagi terselamat. Zakus bersorangan, Minion Fury, Anip dilenyapkan terus dalam permainan. Chibi datang untuk memberikan sedikit bantuan tapi agak sedikit terlewat. Tempest of Late hanyalah untuk memberikan sedikit masa kepada pasukan Homeboyz. Tapi walau bagaimanapun, Chibi mendapatkan Momo, masuk kembali. Yumski mendapatkan Zakus. Sepertinya trade kill untuk kedua-dua pasukan sebentar tadi. Ya, gerakan yang agresif dari pasukan Todak. Namun begitu, Homeboyz juga berjaya untuk sedikit sebanyak mengurangkan kerugian sebentar tadi. Dan kita dapat melihat di bahagian atas, nampaknya Spark hanya akan melakukan cutting lane. Yumski telah pun diarahkan untuk membatalkan niat beliau. Dominion Ice ada dua untuk pasukan Todak kali ini. Dari segi attack speed, pasukan Homeboyz agak sedikit kurang. Tapi setup yang baik untuk pasukan Todak seperti dari pasukan Homeboyz. Kalau mereka nak menangkan teamfight ini, mereka kena pastikan yang Chibi datang tepat pada waktunya dan Bang mampu untuk melakukan setup. Sebut masa setup, kita nampak kat bahagian turtle, Zakus masuk terlebih dahulu. Tapi Ciku guys memerhatikan peluang yang betul, peluang yang cerah untuk menggunakan Minion Fury tersebut. Batalkan Ivan, menculik turtle tersebut. Minion Fury yang sangat baik, mereka masuk. Yumski dengan adanya Dragon terus sahaja menyebabkan Chibi terperangkap dengan adanya tendangan tersebut. Bang menendang kembali Yumski dalam tara. Momo menjatuhkan Chibi. Satu kill yang penting untuk pasukan Todak sebentar tadi. Sampai sebentar, rival masih lagi mencari mangsa. Dapatkan kill tersebut. Bang terus sahaja dilenyapkan ketika ini. Bukanlah situasi yang baik untuk pasukan Homeboyz ketika ini. Ya, benar sekali. Tapi sekarang ini, pasukan Todak semakin lama semakin ke hadapan. Ada masalah yang besar sebenarnya dihadapi oleh Sepat berhadapan dengan rival. Ya, berhadapan dengan rival, mampu atau tidak dia lakukan perkara tersebut dengan adanya Mana Blue. Dia terbakar tapi dia siapkan immortality walaupun tidak dibazirkan. Before Maze seolah-olah menghidu pergerakan Sepat dan cuba untuk mendapatkannya. Hilang immortality, juga mungkin akan kehilangan nyawa ketika ini. Sepat menjadi mangsa. Minion Fury tidak akan diaktifkan oleh Ciku guys. Tetapi bagaimana pasukan Homeboyz? Chibi berjaya untuk mendapatkan dia punya pop buff terlebih dahulu, menjaminkan pergerakannya ketika ini. Saya sedikit risau dekat sini. Homeboyz boleh dikatakan kalah kepada kesemua kawasan pada minit yang ke-8 kalau diteruskan. Semakin lama semakin kecil kawasan yang mereka boleh bergerak. Chibi Terus lenyap seperti tadi di bahagian atas. Bagaimana rifle kepantasan tersebut mengakibatkan Chibi dua kematian untuk beliau. Okey, cakap pasal GB sekarang ni. Dia sering gunakan skill setnya untuk perkara yang lebih selamat. Tapi gold ranking 4 orang termasuk Ciku guys mendahului daripada carta gold ranking kita. Masalah sekarang untuk Anip tak mampu untuk saingi pun Minotaur daripada pasukan Todak ini. Ya, tak mampu untuk mengeluarkan damage daripada pasukan Homeboyz sebentar tadi. Dan pause diminta terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya apa yang berlaku untuk pasukan Homeboyz? Yang setiap kali mereka ingin merencanakan gerakan, setiap kali mereka ingin melakukan setup, segala apa yang mereka keluarkan terbatal dengan hanya satu skill, Minion Fury. Ya, benar sekali. Malah mereka terpaksa untuk menghasilkan banyak skill set untuk immune daripada pelbagai perkara. Lihat bagaimana Tempest of Blade kebiasaannya diguna pakai untuk masuk bahagian backline, masuk ke bahagian belakang untuk dapatkan kill dengan lebih mudah. Ya. Tapi masalahnya kalau dia gunakan untuk masuk, bagaimana dengan Minion Fury? Bagaimana dengan The Will of Dragon? Bagaimana dengan Ikat dari sisi yang boleh terus masuk mengelak daripada penggunaan Tempest of Blade tersebut? Ini sebuah perkara yang seakan-akan mustahil untuk Chibi. Adakah serba sedikit solusi pada pendapat anda semua? Atas solusinya adalah Chibi untuk menjaga timing masuk dan keluar beliau dengan lebih baik lagi ataupun bantuan daripada rakan-rakannya yang lain untuk memulakan teamfight terlebih dahulu dan menantikan saat di mana pada penghujungnya hanya untuk mendapatkan kill barulah Chibi datang dan juga menjadi assassin menghabiskan nyawa-nyawa rendah milik pasukan Todak. Pada pendapat saya agak sedikit risau sebenarnya untuk Chibi ketika ini sebab selalunya dia akan gunakan assassin emblem damage. Dia akan gunakan emblem assassin yang betul. Tetapi kali ini dia fokus kepada pengambilan objektif. Dia siapkan ataupun dia mengambil emblem jungle. Tapi kalau kita lihat daripada segi objektif, pasukan Todak mengungguli dengan rival sebentar tadi, berjaya mengunci ataupun menculik turtle yang kedua. Itu saya memang menjadi sebuah perkara yang cukup pelik juga dengan permainan pasukan Homeboyz hari ini. Sememangnya mereka sudah boleh kedekan counter lebih-lebih lagi
pembawaan Benedetta di sini sering kali dibawakan untuk memastikan hero-hero high ground daripada pasukan musuh dikenakan zoning out dengan begitu jitu sekali. Tapi bagaimana mid lane Minotaur menyebabkan Benedetta dekat sini apa je boleh lakukan? Nak catch up dengan Battle Mirror Image Club tak mampu. Kenakan damage ke atas Cho, ke atas Minotaur tak mampu. Catch up dengan Gusion juga tak boleh. Apa yang boleh untuk dilakukan oleh Sepat sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya buat ketika ini hanyalah untuk melakukan cutting lane, memberikan ruang kepada rakan-rakan yang lain untuk mendapatkan farm. Kerana mereka ketinggalan daripada segi gol, ketinggalan daripada segi level, di mana sangat-sangat diperlukan untuk memberikan saingan semula kepada pasukan Todak. Yep, dari segi damage, dia sempat tidak boleh mengeluarkan damage yang besar. Selalunya kalau gunakan Benedetta, dia fokuskan kepada unbending wind, di mana penurunan nyawa bermakna penambahan damage. Tapi kali dengan adanya Festival of Blood, masih lagi belum mendapatkan sebarang kill, sukar untuk sempat keluarkan damage dalam masa yang sama untuk sustain dekat teamfight. Dan burst yang besar dikeluarkan oleh rival sangat-sangat berbahaya. Lot dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Todak. Tentunya pasukan Homeboys akan membiarkan sahaja pengambilan objektif yang penting tersebut diberikan kepada pasukan Todak ketika ini. Ya, berjaya untuk mendapatkan lot yang pertama, terus sahaja mengawal kawalan jungle milik pasukan Homeboys dekat sini. Tetapi nampaknya Homeboys cuba untuk melakukan pick off. Yumski telah pun menyedarinya, terus sahaja bergerak melarikan diri sendiri. Dan sekarang ini Homeboys, kalau mereka ingin menghentikan pergerakan Todak untuk push yang pertama ini, mungkin boleh melakukan ambush salah satu ahli pasukan Todak, dan itu akan memudahkan tugas mereka untuk melakukan pertahanan lot. Ya, di mana mereka perlu melakukan pertahanan Chibi bergerak berseorangan ketika ini, cuba untuk melakukan farming di tempat pasukan Todak. Yumski sedar perkara tersebut, memberikan tekanan kepada Chibi terlebih dahulu. Adakah akan terkena The Way of Dragon? Ya, dia kena rival. Terus sekali lagi lenyap Chibi. Sebenarnya adakah itu tindakan yang baik? Sepertinya bukanlah perkara yang diingin oleh pasukan Homeboys. Lot di dekat bahagian atas, mereka perlu melakukan pertahanan. Bukannya Chibi tak nak guna Tempest Blade, tetapi ditendang, tak boleh nak bergerak. Sememangnya boleh dikatakan pick off yang cantik telah pun dilakukan oleh pasukan Todak sebentar tadi. Dan sekarang ini pasukan Homeboys belum melakukan pertahanan kerana Lot telah pun tiba. Lot tiba di bahagian atas, mereka cuba untuk melakukan pertahanan, mampu atau tidak mereka tahankan ini pertahanan yang pertama, di mana telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Dan pasukan Todak masih inginkan sesuatu, masih inginkan turret di bahagian tengah maupun turret di bahagian bawah. Tetapi pasukan Homeboys akan sedaya upaya untuk melakukan pertahanan. Masuk daripada Zaku sebentar tadi, tidak akan terkena kepada sebarang pemain pasukan Todak. Dan mereka akan berundur buat seketika. Perhatikan kedudukan Chibi yang telah pun dicari oleh rival. Tempest Object telah pun dilepaskan. Dia ada ikan desa untuk melarikan diri terlebih dahulu. Chibi, dia kutip pedang hanya untuk melarikan diri. Tak boleh terlalu lama. Dia mungkin akan dijumpai. Yumski terhidu gerakan tersebut. Dia kena pula. Tendangan yang baik. 3 kali berjaya untuk mendapatkan Chibi. Entah dari mana dia datang. Minion Fury pula menghentikan serangan pasukan Homeboys. Bagaimana satu demi satu telah terkorban. Mega Ki diberikan kepada pasukan Todak. Momo mendapatkan kill. Terus rata. Pasukan Todak mengejutkan pada minit yang ke-11. Pasukan Homeboys hilang ke semua pemain. Dan seolah-olah mereka akan menguji game yang pertama ini. Game yang mudah untuk mereka katakan inilah dia kualiti juara mereka. Wow, quality. Sememangnya itu yang ditampilkan oleh pasukan Todak. Mid lane marksman tak ada masalah. Tank mid lane tak ada masalah.